Buletin 1.30 bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama tengah hari ini. 5 sekeluarga maut termasuk kanak-kanak 6 tahun. Bantuan pelajar pendidikan tinggi RM100 dibayar kepada 1.2 juta pelajar mulai hari ini. Ahli Parlimen Sandakan Datuk Stephen Wong meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5 orang maut selepas kereta yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah bas ekspres di kilometer 325 Jalan Kuala Lumpur, Kota Baru dekat Jeram Besu Raub Pahang awal pagi tadi. Semua mangsa yang terbunuh ialah pemandu dan penumpang sebuah Proton Persona. Kemalangan turut menyebabkan 6 penumpang bas ekspres dalam perjalanan dari Kota Baru, Kelantan ke Kuala Lumpur cedera. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang, Superintendent Kamarul Zaman Yusof berkata, kemalangan berlaku kira-kira jam 2.54 pagi. Siasatan awal polis mendapati kereta Proton Persona dari arah Raub ke Lipis dipercayai terbabas ke laluan bersebelahan sebelum bertembung dengan bas ekspres. Kenderaan itu tercampak ke dalam longkang. Manakala bas ekspres yang membawa 44 penumpang terbabas dan merempuh 2 kedai di tepi jalan. Semua 5 mangsa di dalam kereta disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Raub untuk dibedah siasat. 6 mangsa penumpang bas yang cedera dirawat sebagai pesakit luar di Hospital Lipis. Punca kemalangan masih lagi disiasat. Berikut senarai mangsa yang terbunuh dalam kemalangan itu. Mangsa ialah pemandu Proton Persona Muhammad Syajuri Abdullah 63 tahun dan 4 penumpang iaitu Sobaria Harun 54 tahun, seorang kanak-kanak Yuais Al-Kurni Abdullah 6 tahun. Ketiga-tiga mangsa berasal dari Taman Rachna, Klang, Selangor. 2 lagi mangsa ialah Muhammad Faizuan Nur Izzuddin 27 tahun dari Bacok, Kelantan dan seorang penuntut College Universiti Islam Antarabangsa Selangor Nur Ilham Rahimi 20 tahun. Ahli Parlimen Sandakan Datuk Stephen Wong 65 tahun meninggal dunia pagi tadi di Kota Kinabalu, Sabah akibat serangan jantung. Datuk Stephen yang juga Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah merupakan ahli Parlimen Penggal kedua dan juga pengerusi DAP Sabah. Pada pilihan raya umum ke-14, Stephen mengalahkan calon BN bagi kerusi Parlimen Sandakan dengan memperoleh 19,094 undi. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Bantuan Pelajar Pendidikan Tinggi BPPT 2019 dibayar mulai hari ini yang memanfaatkan 1.2 juta pelajar di negara ini yang akan menerima RM100 setiap seorang. Dalam satu kenyataan, Kementerian Pendidikan memaklumkan dengan peruntukan RM120 juta akan disalurkan menggunakan kad diskaun siswa dari Bank Rakyat bagi mengurangkan beban kewangan pelajar institusi pendidikan tinggi. Pelajar yang memenuhi kriteria boleh membuat semakan status kelayakan melalui portal Bank Rakyat mulai hari ini. Bagi pelajar sedia ada yang mempunyai kad diskaun siswa Bank Rakyat, bantuan akan dikreditkan secara berperingkat mulai hari ini juga. Manakala bagi pelajar yang belum mempunyai kad diskaun itu, permohonan baru boleh dibuat melalui portal Bank Rakyat mulai 1 April ini. Perkembangan Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2019 5/2019. Hari ini hari ketiga penganjuran 5 berlangsung. Kami dimaklumkan 3 hari pameran ini telah dibuka. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita terus saja bersama Mas Zarif Zafri Abdul Aziz yang berada di sana. Silakan Zarif.
Baik, terima kasih Intan di Sri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pentas langsung di Pameran Maritim dan Aeroangkasa Langkawi 2019 dan hari ini hari ketiga penganjurannya dan hari ketiga ini masih dikunjungi dengan pelawat perdagangan. Baik, untuk bercakap dengan lebih lanjut bersama saya tetamu khas iaitu Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Afandi Buang. Baik, terima kasih Tan Sri bersama kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang kita tahu, hari ini adalah hari ketiga hari perdagangan. Mana dia besok adalah hari untuk pelawat-pelawat awam datang. Apa yang kita lihat sekarang ni di dalam tu, dalam Dewan Masyuri, banyak kunjungan-kunjungan dan juga rundingan-rundingan dilakukan, sedang berlaku dan juga ramai interaksi daripada pengguna dan juga pembekal. Dan ini kita consider boleh macam last minute shopping. Tapi apa yang amat menggalakkan adalah kita boleh lihat dengan aktiviti yang di dalam tu kan, bermakna dia punya potensi untuk perniagaan dan juga business deal ni amat menggalakkan. Ya. Okey, Tan Sri, itu orang kata perkembangan sehingga pada hari ini dan pada hari ini memandangkan hari yang terakhir untuk pelawat perdagangan ada. Apakah yang menarik yang akan diadakan pada hari ini? Kita aktiviti ni masih macam sentiasa biasa, seperti biasa. Cuma pada hari ini kita telah dapat melihat upacara penyerahan dan juga menandangi kontrak-kontrak yang terbaru di antara kerajaan dengan juga pihak-pihak pembekal. Apa yang kita dapat lihat di sini, seperti mana telah diumumkan pada hari ini, jumlah kontrak ataupun MOU yang telah dimeteraikan sebanyak 3 bilion lebih lah. Kan, saya figure pun tak berapa ni, tapi dalam 3 bilion lebih. Ini adalah amat menggalakkan. Saya berharap perkara ini boleh memberi satu penjanaan ekonomi negara yang positif. Okey, Tan Sri. Dan Tan Sri, mungkin ramai yang nak tahu apakah orang kata pesawat-pesawat pejuang yang hadir di sini yang orang kata boleh tengoklah, yang menarik minat lagi untuk datang. Nanti selain daripada static display yang kita ada di luar tu, kita juga akan mengadakan pertunjukan udara. Ini pun sekarang tengah bising ni kan. Pertunjukan udara antara pesawat-pesawat yang akan mengambil bahagian, pesawat pejuang. Kita telah menggunakan pesawat F-18 Hornet, Sukhoi 30, pesawat Airbus A400, kita punya pesawat PC-7. Ini adalah daripada Malaysia lah. Sementara tu daripada pihak Tentera Udara Republik Indonesia, mereka menghantarkan satu tim aerobatik yang dinamakan Jupiter 8 yang menggunakan pesawat KT-11B. Selain daripada itu, pesawat daripada pihak Russian Air Force, mereka menghantarkan Russian Knight di mana menggunakan pesawat Sukhoi 30 sebagai platform, di mana mereka menggunakan tim aerobatik yang menggunakan 4 pesawat. Selain daripada itu, pihak daripada pembekal daripada Rusia menghantarkan pesawat trainer dia orang iaitu Yak 130, dan pihak India juga telah menghantarkan satu pesawat pejuang ringan yang dinamakan Tejas. So kita boleh melihat sekarang ni tengah pertunjukan udara. Besok kita dan lusa pertunjukan udara akan diadakan sebanyak 2 sesi. Sesi pagi daripada 10 sampai ke 12. Sesi petang adalah daripada 2.30 ke 4.30. Saya berharap orang ramai kan datanglah
Satu adalah untuk melihat apa yang kita ada pada kali ini. Pada masa yang sama juga memberi sokongan kepada pameran kita supaya ia boleh menggalakkan minat-minat anak-anak kita supaya didedahkan dengan teknologi aero angkasa dan kemungkinan ada yang memberi sebagai satu spark untuk diorang untuk meminati sebagai juruterbang ke apa ke. Baik, terima kasih Transi atas perkongsian yang ringkas dan padat itu. Baik, sekarang terima kasih. Kita kembali dulu ke Seri Pentas bersama Intan. Baiklah, terima kasih Zarif langsung dari 5 Langkawi. Kita terus ke laporan berikutnya. IDC Technologies menjangkakan pembukaan operasi kilang pembuatan senjata kecil dan pistol menjelang tahun 2020. Syarikat tempatan itu akan menjalin kerjasama strategik dengan syarikat Turki TISA Trabzon Gun Industry untuk menjadikan Malaysia hub pembuatan senjata kecil dengan menumpukan pasaran di Asia Tenggara, Australia dan New Zealand. Teknologi ini dibawa masuk daripada Turki. It's because of our understanding dengan Turki. Is a free trade punya arrangement yang government dah provide. So dia pun nak pelaburan daripada Turki masuk. Dan kita menyambut baiklah. And the technology, Turki adalah satu teknologi pertahanan, mempunyai teknologi pertahanan yang terbaiklah sekarang ni. Datuk Rosdi berkata demikian ketika ditemui pada majlis menandatangani perjanjian persefahaman pembangunan kilang itu sempena pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa 5 2019. TISAS diwakili Naib Presidennya Abdullah Ardim dan disaksikan Menteri Pertahanan Muhammad Sabu. Kilang itu bakal ditempatkan di Taman Teknologi Tinggi di Kulim dengan pelaburan RM30 juta. Ia turut mensasarkan penyediaan 800 tenaga kerja mahir dan separa mahir. Kita beralih ke perkembangan di sidang Dewan Rakyat. Antara yang dibangkitkan pagi tadi, status baki dana perlindungan kesihatan MySalam, manfaat program Food Bank dan jumlah permohonan baru bantuan sara hidup BSH. Untuk perkembangannya, kita terus ke Parlimen bersama rakan setugas Syahira Izzati Yaakob. Silakan Syahira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Azrina. Lebih 530,000 permohonan baru bantuan sara hidup BSH diterima dengan 3.2 juta permohonan selesai dibuat kemasukan data. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata, data berkenaan dijangka terus meningkat berdasarkan proses kemasukan data yang masih dilakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sehingga 27 Mac 2019, lebih daripada 3.2 juta permohonan BSH 2019 telah selesai dibuat kemasukan data merangkumi 530,000 permohonan baru dan 2.67 juta permohonan kemas kini. Data ini akan terus meningkat berdasarkan proses kemasukan data yang masih dilaksanakan oleh LHDNM dan dijangka mencecah 4 juta permohonan. Bantuan sara hidup BSH merupakan bantuan bersasar bagi golongan berpendapatan rendah bagi meringankan kos sara hidup rakyat. Ia dijangka memanfaatkan lebih 4 juta isi rumah melibatkan peruntukan hampir 5 bilion ringgit. Tempoh pendaftaran mengemaskini BSH 2019 dibuka mulai 1 Februari hingga 15 Mac lalu. Baik Dewan turut dimaklumkan sejumlah 46,000 individu telah menerima manfaat daripada program Food Bank. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Ismail Nasution berkata, program berkenaan berjaya menyelamatkan 1,000 tan metrik makanan daripada dibazirkan. Menurut Datuk Seri Saifuddin, Yayasan Food Bank Malaysia diwujudkan sebagai ejen pelaksana program ini. Kerangka undang-undang akan dibentang akhir tahun ini dengan mengambil pengalaman franchise dan menjalin kerjasama dengan beberapa kementerian dan agensi terlibat dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.
Program Food Bank Malaysia ini sekarang dalam aktiviti pengembangan sedang berjalan. Hari ini sedang kita lancarkan di Universiti Putra Malaysia. Di UKM Ceras, kampus perubatan, kita dah jalankan di Universiti Melaya, di UiTM, kita akan berada di UUM dan sebagainya. Ini adalah program pengembangan. Kita mulakan pada bulan 8 tahun lepas. Sehingga sekarang sedang saya menjawab ini 46,000 orang telah mendapat manfaat dan kita telah menyelamatkan hampir 1,000 metrik tan makanan daripada pasaraya-pasaraya berupa sayuran, buah-buahan. Beliau menjawab persoalan diajukan Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar mengenai usaha kerajaan mengatasi masalah pembaziran makanan. Program Food Bank juga sedang giat berjalan di universiti seluruh negara. Baik, seterusnya, baki dana perlindungan kesihatan skim My Salam akan dikembalikan semula ke dalam skim. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata satu tabung amanah juga telah diwujudkan bagi tujuan takbir urus sumbangan daripada penyumbang insurans serta pengendali takaful. Kos caruman skim My Salam untuk 3.7 juta individu daripada kumpulan B40 diberikan pada harga kos untuk tempoh 5 tahun. Sebagai sebahagian daripada persetujuan bersama Great Eastern Holdings Berhad, sekiranya tuntutan di dalam tempoh 5 tahun ini berjumlah kurang daripada jumlah caruman yang telah dibayar oleh kerajaan, lebihan atau apa-apa keuntungan akan disalurkan balik ke skim My Salam. Beliau menjawab persoalan diajukan Ahli Parlimen Petaling Jaya Marichin Abdullah mengenai baki dana perlindungan kesihatan My Salam. Sekiranya jumlah tuntutan kurang daripada jumlah dana terbabit. Skim My Salam merupakan inisiatif kerajaan Pakatan Harapan untuk menyediakan perlindungan kesihatan takaful secara percuma kepada 3.7 individu yang juga penerima bantuan sara hidup berumur antara 18 hingga 55 tahun. Dan ketika ini sidang Dewan Rakyat sedang berhenti berehat seketika dan akan kembali pada jam 2 petang nanti. Saya Syahira Izzati Yaakob kembali ke Sri Pentas bersama rakan setugas silakan. Terima kasih Syira dengan laporan dari Dewan Rakyat. Kita ke laporan seterusnya. Persatuan Rangkaian Peruncitan Malaysia MRCA menjangkakan Expo Runcit dan Franchise Antarabangsa Malaysia MIRF 2019 mampu meraih pendapatan RM90 juta berbanding RM80 juta tahun lalu. Menurut Presiden Persatuan Rangkaian Peruncitan Malaysia MRCA, Datuk Seri Gary Chua, peningkatan itu bersandarkan kepada penambahan ruang pameran baru dikenali sebagai Hatchery. Platform Hatchery membantu usahawan memulakan dan mempamerkan produk serta perkhidmatan terutama dalam industri peruncitan. This year we are going to have 400 booths, 280 from the main exhibitors and 120 is a new idea to have a hatchery booth. Actually, this is basically to help all the startups, those who have new business or big or small would like to build up further. We give them the opportunity to exhibit whatever they have, so that we can help them. In particular, we also wish to encourage more Bumiputra to be part of this exhibition. Terdahulu beliau umumkan penambahan zon baru hatchery yang dirasmikan oleh Pengarah Penggalakan Promosi dan Akses Ekspor Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, Datin Rusya Muhammad. Expo tersebut dijangka menarik 18,000 pelawat dari 10 buah negara di rantau Asia Tenggara termasuk Taiwan, China, Vietnam dan Singapura, yang merupakan platform peserta pameran tempatan dan antarabangsa untuk berinteraksi dan meneroka peluang pemadanan perniagaan di dalam dan luar negara. Expo berkenaan bakal berlangsung dari 18 hingga 20 Julai di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC. 25 orang pelajar terpilih menerima sumbangan daripada syarikat telekomunikasi Maxis menerusi program pembelajaran digital Maxis E-Class. Pemilihan mereka berdasarkan peningkatan prestasi pembelajaran di pusat internet dengan konsep tutorial yang memberi tumpuan subjek sains, matematik dan bahasa Inggeris.
Empat pelajar masing-masing mendapat sumbangan wang tunai bernilai RM1,200, manakala selebihnya menerima RM600 setiap seorang. Hadiah disampaikan Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Al-Ishal Ishak. Sumbangan terbabit dimasukkan ke dalam akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional pelajar berkenaan. Ya, kami memang menyokong inisiatif ini. Kami sudah dari mula semenjak tahun sudah telah melancar broadband kami dengan harga yang murah dan nampak demand meningkat, dan kami akan cuba tengok macam mana nak increase the speed lagi. Sejak September tahun 2015, Maxis telah menubuhkan 72 pusat internet milik Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Cara pembelajaran dia sangat baik. Contohnya macam live streaming 9 jam untuk dalam 1 minggu, dan semuanya berlaku lepas persekolahan, iaitu saya tidak sibuk sangatlah, tidak terikat dengan jadual tersebut. iKlas adalah program komuniti utama Maxis bertujuan mencungkil potensi pelajar. Dengan penyertaan lebih 9,000 pelajar, lokasi pusat pembelajaran digital itu termasuk di Semenyih, Selangor, Yan Kedah dan Kampung Gong Kulim, Kelantan. Laporan antarabangsa, tawaran Perdana Menteri Britain Theresa May yang sedia meletak jawatan andai perjanjian Brexit diterima disambut dingin oleh penggubal undang-undang. Ia dilihat sebagai langkah terakhir May bagi memujuk pemberontak dalam Parti Konservatif untuk memberikan sokongan kepada rancangannya. Persetujuan Parti Northern Irish yang dianggap penting bagi memastikan rancangan itu diluluskan menegaskan ia akan menolak perjanjian itu. Undian kali ketiga dijangka diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Dalam pada itu, penggubal undang-undang Britain gagal memecahkan kebuntuan untuk mencari jalan penyelesaian bagi meninggalkan Kesatuan Eropah EU. Anggota Parlimen menolak 8 usul Brexit termasuk meninggalkan EU tanpa perjanjian, membatalkan perceraian Britain dari EU dan mengadakan referendum baru. Penggubal undang-undang Britain juga bersetuju untuk menangguhkan langkah Britain untuk keluar dari EU sehingga 12 April. Langkah ke peringkat akhir Piala Sultan Azlan Shah 2019 berkecai selepas mencatat kekalahan kedua malam tadi. Ia menyaksikan anak didik Roland Almonds tewas 1-2 di tangan Korea Selatan sekaligus kekal di tangga ketiga biarpun masih ada satu perlawanan untuk diharungi iaitu menentang Kanada Jumaat ini. Berlangsung di Stadium Hoki Azlan Shah, pasukan negara yang bersama misi mengalahkan Korea Selatan memulakan aksi dengan meyakinkan. Di sebalik kegairahan tuan rumah mahu memburu gol, lawan terlebih dahulu mencuri peluang apabila mendahului 1-0 menerusi jaringan padang Lee Nam Yong pada minit ke-31. Korea Selatan menggandakan kedudukan 4 minit kemudian selepas Jang Jong-yun menyempurnakan pukulan sudut penalti. Malaysian Tigers berjaya mendapatkan jurang menerusi pukulan sudut penalti Muhammad Razi Abdul Rahim pada minit ke-46. Begitupun usaha Malaysia untuk sekurang-kurangnya mencari gol penyamaan gagal walaupun diadakan 4 pukulan sudut penalti pada suku keempat. Kegagalan terbaru ini bermakna kejayaan muncul naib juara sebanyak 5 kali kekal sebagai pencapaian terbaik pasukan negara dalam Piala Sultan Azlan Shah. And I think we have played such good hockey today that we could have made a better result out of it. We should have made a better result out of it. And that's the only thing that I blame the team for, that we didn't do that. But the way of hockey they play today, the way they create these opportunities, chances, guys, if you continue like this, you become a top side in the world. Sementara itu, India selangkah untuk mara ke peringkat akhir selepas mencatat kemenangan ketiga dengan membenam pasukan di ranking nombor 10 dunia, Kanada 7-3. Momentum India yang nyata sukar digugat Kanada dalam pertembungan ke-16 kedua-dua pasukan di Stadium Hoki Azlan Shah. India memulakan lembaran jaringan mereka di suku pertama menerusi gol sudut penalti Varun Kumar pada minit ke-12. Juara 4 kali ini terus garang di suku kedua apabila Mandan Singh meledak hat-trick, semuanya terhasil daripada gol pada minit ke-20, 27 dan minit ke-29 untuk India selesa di depan 4-0. Kanada cuba menyalakan amaran kebangkitan apabila meraih gol pertama mereka di suku ketiga yang dijaringkan Mark Pierce
Pearson, namun India terus menambah derita lawan selepas Amit Rohidas menjaringkan gol sudut penalti untuk kedudukan semasa Kanada 1, India 5. Kedua-dua pasukan terus mempamerkan aksi bertenaga ketika saingan memasuki suku keempat. Kanada terlebih dahulu merapatkan jurang gol 2-5 menerusi jaringan padang Finn Boothroyd pada minit ke-50 sebelum India melebarkan penguasaan 6-2. Kali ini dijaringkan Vivek Prasad 5 minit berselang. Aksi berbalas gol terus menghangatkan suasana perlawanan apabila Kanada menjaringkan gol ketiga dari James Wallace disusul jaringan Nilankata Sharma untuk membawa India di depan dengan catatan 7-3 pada minit ke-58 yang kekal sehingga tamat permainan. Buletin 1.30 berakhir di sini.